Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas berkenaan dengan isu panas yang membabitkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Ngakomeng, yang dibidas oleh Ketua Pemuda UMNO ya, dan akhirnya menjadi satu isu panas di dalam media dengan jawapan yang begitu tajam, yaitu perkataan bodoh. Jadi saya lihatlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ngakomeng, yang mana Ngakomeng kata ya, menggesa orang ramai ya, agar tidak masuk dalam perangkap mana-mana pengasut untuk melakukan perbuatan boikot sehingga menjejaskan ekonomi negara. Dan Ngakomeng juga berkata perbuatan boikot yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab memberi kesan besar terhadap pekerja-pekerja tempatan. Jadi perkara ini dijawablah oleh Ahmad Saleh di dalam laman media sosialnya di Facebook yang menjadi begitu trending, yaitu dalam kenyataannya dia kata, jadi kamu nak beritahu yang kempen boikot ni yang jadi punca ekonomi negara teruk ke? Dulu zaman Najib Razak kita buat je kempen boikot tetapi ekonomi tetap naik dengan baik. Kepada YB Ngakomeng yang kurang bijaksana, ekonomi negara jadi teruk sebab ada menteri yang macam kamu, bodoh. Jadi ada dua perkara lah dalam isu boikot ni. Yang pertama, boikot ni untuk isu yang membabitkan kekemat ini terlantaklah kamu orang, kan? Kamu nak boikot ke tak itu terpulang kepada individu. Jadi dia membabitkan isu 3R di situ. Saya tidak nak masuk campur kerana perkara ini telah pun sampai ke peringkat tertinggi, iaitu kita tahu melibatkannya di Pertuan Agong, melibatkan Raja-Raja Melayu, melibatkan juga siasatan polis, melibatkan juga mahkamah. Jadi saya tidak nak ulas di situ. Jadi isu nak boikot itu terpulang kepada kamu. Cuma saya pergi kepada isu ekonominya. Isu ekonominya memang tidak baik lah. Memang betul lah kata Ngakomeng itu. Mana ada boikot nih yang menyebabkan satu perkara yang baik dalam ekonomi negara. Yang pertama, apa yang Ngakomeng cakap itu betul. Saya lihat di Sarawak berkenaan dengan isu kekemat nih, kerana di sini dia orang tak boikot lah. Cuma saya kecewa apabila berlakunya baling bom botol itu. Kecewa saya kerana menular perkara-perkara yang membabitkan sentimen kaum dan agama ini ke Sabah Sarawak, iaitu 3R ini. Dan akhirnya berlakulah baling bom di kekemat yang tak pernah berlaku dalam sejarah politik Sarawak ni. Jadi itu saya kecewa. Tetapi dalam isu peluang pekerjaan untuk rakyat itu ya, saya dah pergi depan kekemat dan saya pergi interview beberapa pekerjanya. Saya lihat semua pekerja Bumi Putra, iaitu kaum-kaum saya pun banyak kerja dalam kekemat ini. So saya kesian. Kalau mereka tidak ada pekerjaan, kekemat itu tutup, mereka terpaksa mencari pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Bukan Ahmad Saleh yang cari kerja untuk mereka. Jadi sepatutnya kalau kita nak boikot, kita juga mempersiapkan kalau orang tu hilang pekerjaan, kamu kena bagi ruang pekerjaan kepada mereka-mereka yang terjejas sama. Itu menurut saya. Jadi apabila saya lihat perkara ini, saya lihat lagi satu sisi yang membabitkan kenyataan dikeluarkan oleh Ahmad Saleh, yang saya lihat ya, mungkin dia nak menjadi seorang hero. Setiap kali dia menjawab perkara-perkara sebagai pemimpin yang orang kata bersayap kanan dalam partinya, yaitu sebagai Ketua Pemuda UMNO, sepatutnya dia melihat ke depan, melibatkan menteri, melibatkan kerajaan pusat, melibatkan kepimpinan. Kenapa dia tidak berunding dengan menteri ataupun dia beritahu dekat pemimpin kanan dia supaya boleh dirunding? Jangan kita keluar kenyataan sendiri dalam media sosial seperti ini. Akhirnya kamu menyatakan seorang menteri itu bodoh. Pada saya ini adalah sangat tidak bijak sebagai seorang anak muda yang kamu bercakap ikut nafsu menurut saya, dan kamu juga bercakap ya atas dasar kamu nak cari view ataupun nak cari follower. Memanglah dalam akaun kita sendiri orang akan puji kita, tetapi adakah keseluruhan rakyat menyukai kita? Itu kita kena buat check and balance dalam kita bermain media sosial ni. Jadi saya tengok Ahmad Saleh sekarang ni dia bergairah dengan media sosial ni. Ini yang saya nampak. Dan saya lihat dia menyerang kepada kepimpinan DAP ini adalah satu yang orang kata makanan dia. Patutnya dia redakan keadaan ini kerana kita tahu sekarang ni DAP dengan UMNO itu berada dalam satu kerajaan. Jadi bila kita duduk dalam satu kerajaan ni, ya cubit paha kiri, paha kanan juga akan terasa sakit. Begitu juga kalau kita cubit paha yang sebelah. Jadi kenapa dia sentiasa suka menyerang DAP ini? Dia dah jadi satu orang kata budaya dia. Jadi pantang DAP ini bersuara, maka dia akan menghentam. Kalau dia hentam dengan cara yang berhemah,
Saya tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sampai menyatakan seorang menteri itu bodoh, pada saya, Ahmad Saleh kena cermin diri dia. Ahmad Saleh ini pada saya, dia menikus dalam beberapa isu. Saya tengok ya, isu yang saya dah perhatikan, yang mana saya mengulas dia ni, beberapa ulasan saya dengan isu-isu lain ya. Yang pertama, saya start kritik Ahmad Saleh ni apabila dia nak meletakkan rakyat Palestin di wilayah Sarawak dan dibidas oleh menteri. Saya ingat lagi, kawan-kawan tengok, cek, yaitu Alexander Nantalinggi. Yang mana Ahmad Saleh mengkritik Alexander Nantalinggi berkenaan dengan isu ini kerana tidak nak rakyat Palestin diletak di Sarawak. Dan dia mengentam begitu keras. Saya tengok dia tidak tahu tentang politik Sarawak, dia tidak tahu tentang sejarah Malaysia ini yang melibatkan pergabungan untuk membentuk Malaysia ini melalui MA63. Dan dia sewenang-wenang yang nak bercakap. Tapi dia tak nak pula letak rakyat Palestin itu dekat Melaka. Patutnya dia letaklah dekat Melaka. Biar penuh Melaka itu dengan rakyat Palestin. Isu nak membantu itu tidak masalah. Tetapi kami di Sarawak, orang Melayunya ke, orang Ibannya ke, orang Dayaknya ke, penduduk Sarawak memang tak nak bangsa lain ni duduk dalam wilayah Sarawak ni. Kita dah ada pengalaman dengan isu Bosnia dahulu. Itu part dia. Jadi saya tengok dia serang. Lepas tu saya tengok dia serang lagi Menteri Tiong. Begitu keras juga. Jadi saya lihat dia menyerang menteri-menteri yang asal dia bukan orang Melayu, asal dia bukan orang Muslim, dia serang begitu hebat. Jadi Ahmad Saleh ni nak menjadi ahli politik yang macam mana ni? Dia nak jadi ahli politik agar tak ada kaum lain yang boleh jadi pemimpin. Kaum lain tak boleh nak jadi menteri. Hanya satu kaum aja. Ini Malaysia, Ahmad. Berbilang kaum. Mempunyai pemimpin-pemimpin kaum. Itu kena belajar. Itu part dia. Dan kenapa saya ulas isu ini? Dan sebelum ini saya juga keluar kenyataan, cabar dia. Kalau dia berani anak jantan, jangan dia menikus. Kenyataan Menteri Kanan Sarawak, Abdul Karim. Ahmad Saleh tak berani nak jawab. Abdul Karim kata nak ban dia. Abdul Karim kata jangan boykot. Ada Ahmad berani post dalam media sosial dia. Dalam media sosial dia sekarang ni, kalau dengan DAP, orang-orang yang post, dia pergi posting dalam dia punya ni. Lepas tu, dia punya macai-macai dekat bawah macam gangster serang saya apabila saya buat video kritik dia macam ni. Sebab saya lihat, saya tengok perjalanan apa yang Ahmad ni nak buat dalam isu ini sebenarnya. Jadi saya lihat dia lebih mencari glamour. Untuk dia menaikkan suhu politik ini agak panas, lebih tajam, dan harapan dia biar Barisan Nasional kekal boleh pegang Melaka. Kenapa Ahmad Saleh bersuara sekarang ni? Dia bukan bersuara menurut saya untuk rakyat Malaysia. Disebabkan dia tahu Melaka tu pernah jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Ingat tak? Siapa pernah jadi menteri besar pula, ketua menteri Melaka? Timbalan Menteri Pertahanan yang ada hari ini, Adli Zahari. Jadi dia nak mempertahankan Melaka itu dengan bermain dengan sentimen ini agar mereka kekal dapat kemenangan di PRN yang akan datang. Jadi perkara-perkara ini, jadi berlaku lagi kes dia apabila dia dekat Sabah disiasat, dan akhirnya kita tengok pemimpin Sabah kata nak ban. UMNO di Sabah sekarang ni, kalau Akmal terus bermain dengan isu ini, UMNO di Sabah akan ditolak. Kalau di Sabah kata boykot UMNO, apa Akmal nak kata? Lumpuh UMNO. Kalau parti yang nak memerintah negara ini tidak berada di wilayah Sabah dan Sarawak, lumpuh kamu. Percaya cakap saya. Kenapa UMNO Barisan Nasional lumpuh? Kerana GPS Sarawak keluar daripada Barisan Nasional. Lumpuh. Terus lumpuh. Jadi perkara ini Akmal kena tengok. Dah lah, Sarawak kamu tak ada. Sabah pun, kalau Sabah diboykot pula UMNO, habis. Jadi sekarang ini permainan politik tajam ini jangan dibawa-bawa.
Saya tidak ada masalah kamu boykot. Masalah yang saya nak lihat di sini adalah dia cuba ya menyerang kepimpinan dalaman. Apabila DAP nomor 1. Jadi itu yang saya lihat. Dan kenyataan yang menyebabkan saya tidak senang tengok kenyataan Akmal ini adalah kamu keluarkan kenyataan bodoh kepada menteri. Keluarga Akmal Saleh ni, saudara mara dia adalah keturunan bisnes kah? Dia pun doktor pun saya tengok. Klinik pun baru nak pindah, nak move ke tempat baru. Kalau kamu rasa kamu pakar dalam bisnes, dalam ekonomi, jangan masuk politik. Kalau rasa dah hebat sangat, jadilah peniaga kaum Melayu Bumi Putra yang hebat. Dia menjadi contoh kepada kami semua. Ini tidak. Kata jawatan politik ni tak penting, ini yang lebih penting. Kalau tak ada jawatan politik, Akmal pun tak berani nak cakap macam tu. Tak percaya letak jawatan dia sebagai ahli politik itu. Cuba kamu buat NGO, kamu bercakap, nak tengok. Jadi perkara-perkara seperti ini yang saya selalu kritik kerana dia tidak menguntungkan kepada kita rakyat. Kalau dia boleh sediakan peluang pekerjaan untuk orang yang melibatkan bisnes besar-besar ni di boykot, tak apa. Negara kita ni nak jadi negara boykot, sikit-sikit boykot, sikit-sikit boykot. Kita punya jalan ceritanya untuk penghabisannya boykot. Bagaimana kalau company besar daripada luar negara datang ke negara kita ini? Apa fikiran mereka? Alamak, kekemat macam ni pun betul dalam siasatan, betul dekat atas sekarang ni. Tapi apa fikiran kita? Fikiran kita secara rasional, kalau saya pelabur luar, saya kena sabun nanti, macam mana? Tiba-tiba orang letak kalimah Allah dekat saya punya bisnes. Satu bisnes besar kena tutup beb. Bayangkan kau ada berpuluh-puluh kilang dekat Malaysia ni. Contohnya kita buka kilang kereta lah. Kilang pemasangannya dekat sini. Kilang dia punya ni buat spare partnya lah, apa semua dekat mana-mana. Tiba-tiba kita punya pekerja sabur kita letak kalimah Allah dekat situ. Macam mana? Terus kita punya satu company nak kena boykot. Lingkup kerja kita. Umpama macam tu. Saya tak salahkan dalam isu itu, tapi umpamanya. Jadi benda ini dalam siasatan, pihak polis, mahkamah telah pun dakwa, melibatkan pula yang di-Pertuan Agong, yang telah pun panggil pengasas kekemat untuk menghadap. Jadi kita masih lagi main isu ini, dan sekarang ini kita tidak nak meredakan. Dan akhirnya kenyataan menteri itu ada betulnya. Kalau Akmal Saleh rasa bahawa mampu beri peluang pekerjaan kepada orang nak boykot, silakan. Tapi kalau kamu tak mampu nak bantu orang ini, menyediakan peluang pekerjaan yang lain kepada mereka, kan dah menyusahkan mereka. Cukuplah kamu dah cakap boykot. Okey, orang lain nak boykot, silakanlah. Jangan kita lagi main. Apa yang menteri ulas ini adalah perkara yang betul. Kenapa saya kata betul? Kerana mereka lihat pada jangka panjang, jangka waktunya. Sampai bila kita ni nak buat kerja gila macam ni? Adakah orang Bumi Putra mampu untuk nak membuat satu ekonomi negara untuk bergerak? Tak adanya. Kita sekarang ni hidup dengan duit yang mana duit minyak kita ni. Minyak itu dari mana-mana? Sabah dan Sarawak. Kalau Petronas kita ni dah tak ada, puak-puak ni pun dah tak ada meroyannya. Berpuluh tahun ni duit minyak Sabah dan Sarawak ni lah hasil yang menyebabkan Malaysia ni porak-peranda politiknya, gila kuasanya begitu gila ni. Sebab apa sekarang ni pemimpin-pemimpin muda seperti Akmal Saleh ni kemaruk nak kuasa kerana sebahagian dalam menteri-menteri ataupun pemimpin yang ada dalam kerajaan ini adalah Pakatan Harapan. Yang dulunya dipegang oleh UMNO, Perdana Menterinya, sebagainya, ini semuanya menterinya. Jadi sekarang ni dia kurang senang di situ. Karena apa? Hasad dengki. Karena apa? Integritinya tinggi. Ini dia puncanya. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan yang samanya? Serius, saya tak nak ulas panjang-panjang isu ini. Jadi itulah ulasan saya yang tidak seberapa ini.
Tetapi terpulang kepada anda, PK. Thank you.